Okay, baru ni kita ada dengar debat pasal Datuk Seri Anwar dengan juga Datuk Seri Najib. Okay, aku dah dengar habis dan aku ada sedikit pandangan yang aku nak bagi lah tentang perdebatan ni. Okay, first, perdebatan ni memang bagus lah. So, dia open the rakyat. Okay, dia open rakyat punya mind untuk tengok, untuk kaji dan untuk fikir. So, bila kita baca pada komen-komen, banyak lah orang kata pecacai-pecacai ni kan, tak kira lah BN ke, PH ke. So korang bergaduh. So untuk apa korang bergaduh untuk pada parti politik? So cuba korang fikir untuk kepentingan siapa sekarang ni. Sekarang ni isu dia kita kena pilih seorang pemimpin yang betul-betul berwibawa. Seorang pemimpin yang telus. So antara dua orang ni okey, kalau kita tahu dua-dua dia tak telus, okey, tak payah fikir dia dua orang tu. Tapi idea dia orang jangan kita buang. Idea tu bagus. Jadi pemimpin sekarang dah ada pemimpin. Okey, pemimpin sekarang kena take note. Okey. Bagi aku lah, sekarang pemimpin sekarang kena take note. Okey. Bagi aku, okey, first Najib dengan Anwar. Okey. Datuk Seri Najib punya pandangan, aku ada poin yang aku terima, ada poin yang aku tak terima. Datuk Seri Anwar pun ada poin dia yang aku terima dan ada poin dia yang aku tak terima. Okey, tapi kita nak ambil yang positif. Okey. Positif yang aku nampak daripada ujahan Datuk Seri Najib. Okey. Kita kena fikir ke depan. Okey, kita kena fikir ke depan. Kita kena fikir negara kita dalam keadaan susah. So macam mana kita nak bantu? Kita kena fikir macam mana kita nak bantu supaya benda ni tak berlaku. Okey, fikir. Jana income. Macam mana jana income? Banyak benda cara boleh jana income. Okey. So point tu memang penting. Betul, bagus. So negara ada ekonomi yang stable. Tapi concern pada Datuk Seri Anwar, okey, dapat projek besar-besar betul. Tapi keuntungan tu adakah keuntungan bersih kepada negara sahaja ataupun keuntungan bersih kepada orang-orang yang join the project? Itu maksud dia. Contoh, okey, kerajaan declare, okey, kerana keuntungan ni kerajaan boleh untung dalam projek ni, boleh untung dalam 10 juta. Okey, katalah 10 bilion lah. 10 juta kecil sangat untuk kerajaan lah. Okey, 10 bilion. Okey. Tapi kalau ikutkan betul-betul pada paperwork yang kita buat, mostly untung tu boleh pergi dalam katalah 30 juta. Tapi mana pergi 20 juta tu yang tak di-declare? Okey, so 20 juta ni contoh. Okey, kalau dia buat ni komisen dia orang banyak ni. Okey, orang yang ni okey dia akan ada dapat ni. Orang yang buat ni akan ada dapat ni. Benda ni normally berlaku. Bukan dalam kerajaan, dalam sistem kerja pun benda ni berlaku. Okey, biasa. Benda ni biasa. Kenapa benda ni biasa? Sebab benda ni dah jadi orang kata trend ataupun memang itulah rules kerja. Tapi sebenarnya benda tu tetap salah. Okey, caranya tetap salah. Rasuah. Dia kadang-kadang rasuah dia jadi banyak. Rasuah yang memang betul-betul terang-terangan, rasuah yang tak nampak. Okey, benda-benda ni semua pada kita masing-masing lah, pada kita sendiri lah. Cukup lah. Aku nak bagi contoh untuk rasuah ni pun banyak. Korang boleh tengok lah kat YouTube banyak. Okey. So benda ni, dua-dua penting. Okey, nampak tak aku cakap? Pada masa yang sama, kita kena kaji kenapa. Kenapa kerajaan kita sekarang ni jatuh? Okey, kenapa ekonomi kita jatuh? Okey, atas sebab apa? Kita kena tahu kat mana yang kita nak repair. Bukan kita cari opportunity. Kita tahu, okey, saya bagi contoh lah. Okey, saya bagi contoh simple thing. Kita ada something, okey, yang memang kita run every year. Okey, kita contohlah, okey, aku cerita pasal ni lah, okey, botol air, okey, botol air. Okey, kita tahu botol air ni dia akan duduk macam ni. So dalam ni adalah umpama kita punya ekonomi. Okey. So sekarang ni ekonomi kita down sebab apa? Cuaca panas ke, lama-lama dia meresap. So global yang kita tak boleh nak predict. Ataupun dia ada bocor. Okey, dia ada bocor. Okey, bila ada bocor, kita nak kena repair bocor ni. Tapi bocor ni kecil, tak apa. Kalau kita top up air lagi banyak, so dia akan cepat penuh. Okey, cepat penuh tapi bocor ni kita tak repair. Lama-lama bocor ni okey, tutup case. Okey, orang yang dah buat bocor ni selamat. Okey, ada orang lain nampak repair. Orang lain buat bocor pula. So benda ni akan berterusan. Jadi kita kena ada seorang yang betul-betul, orang kata pemerhati. Dia kena tengok kat mana root cause. Kenapa jadi isu ni? Dia mesti ada reason. Dalam sesuatu benda yang berlaku, dia mesti ada sebab. Dan kita mencari salah untuk nak selesaikan sebab tu. Bukan bila mencari salah menuding jari untuk nak tutup. Bukan. So benda ni buatkan aku, lepas aku dengar ni, dua-dua ada point yang berguna. Dan dua-dua ni orang ni penting. Okay, orang yang sekarang paling penting adalah pemerintah. Dia kena dengar balik pada dua-dua ni. Dan kalau betul bukan pilih bulu, so gunakan idea ni, buat. Dan biarlah nama tu pada
pemerintah yang buat. Nak suruh orang lain buat pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi tolong guna idea ni dan buat sehabis mungkin. Kita tahu negara kita boleh maju. Negara kita boleh maju. Kita bukan negara yang biasa-biasa. Kita antara negara-negara yang banyak keluarkan sos juga. Okay. Jadi kepada orang kata korang-korang yang kat luar sana, rakyat, netizen, sebelum korang nak maki hamun pada dua-dua yang aku tengok komen kan, letih tengok komen-komen korang ni. Tak payahlah mencacai gila-gila. Okay, tak payah nak pihak sebelah. Kita sebagai rakyat, kita kena pilih pemimpin yang terbaik. Itu tanggungjawab kita. Jangan kerana ada reason. Contoh, aku suka ideologi yang Datuk Seri Anwar, yang pasal orang kata kita terlalu bagi kemewahan pada rakyat, bagi duit bila dia susah, bagi duit bila dia susah. So kita akan buatkan dia orang bukan merdeka. Bila itu aku tak tahulah, ni pandangan aku rasa benda tu sebenarnya betul. Bila kita terlalu manjakan someone, dan bila one day bila orang dia dah dapat orang kata kemudahan dan kesenangan, bila kena tarik balik, dia orang akan marah. Biasalah, bukan kata orang, kita bersama, kita kat rumah, okey, tengok okey dulu, okey, boleh macam ni, boleh macam ni. Tapi bila kita buat hal je, mak ayah kita tarik benda tu. Kenapa benda tu ditarik balik? Kerana kita ada buat masalah. So, samalah. Bila ada someone ni, kadang-kadang kita kena berkorban. Okay? Kita kena korban. Siapa yang boleh ubah diri kita? Diri kita sendiri, bukan kerajaan. Kerajaan bagilah sumbangan banyak mana pun. Kalau rakyat tak nak berubah, kerajaan lama-lama hancur kan. Nak support berapa banyak rakyat-rakyat Malaysia ni. Nak support semua orang. Dah kalau kata tak apa, tak kerja pun dapat duit, negara banyak. So kita melahirkan orang-orang yang macam gini lah. Ni pandangan aku. Tapi mungkin tak tahu, mungkin ada orang berpandangan berbeza yang aku tak tahu, sebab setiap orang pandangan dia berbeza-beza. Macam kita tengok idea Datuk Seri Anwar dengan idea Datuk Seri Najib. So dua orang ni, dia orang punya mentaliti yang berbeza dan pemikiran yang berbeza. Tapi pemikiran dia orang ni bukan pemikiran yang teruk. Pemikiran dia orang pemikiran yang bagus. Tapi yang teruknya adalah attitude je. Okay. Benda-benda tu Datuk Seri Anwar ada kesilapan dia, Datuk Seri Najib ada kesilapan dia, aku pun ada kesilapan aku. Sebab apa? Kita manusia yang tak pernah lari daripada kesilapan. So yang tu kita jangan ni. So kesilapan kita terima. So kalau kita kena ambil tindakan, tak apa, yang penting bila kita dengan Allah, kita taubat. Kita okey, tak apalah, aku mengaku aku dah buat silap. Aku pun manusia, tak apalah orang nak cakap apa pun. Yang penting kita berusaha, ya Allah ampunkan dosa-dosa kita yang pernah kita lalui. Sama dengan aku sekarang. Kita bukan kata pakai, sebab dia orang tanggungjawab dia orang lagi besar. Banyak benda yang dia orang nak kena fikir. Jadi kita sebagai rakyat ni, kita kena tolong fikir sama lah. Okey, kita fikir macam mana? Kita pilihlah pemimpin yang terbaik. Okey. Dan kepada pemimpin-pemimpin di luar sana, tolonglah laksanakan korang punya kerja dengan sehabis baik. Okey. Kita bukan nak mencari salah, tapi kita nak fikir cara penyelesaian. So, duduklah bincang elok-elok. Korang sebagai ahli politik, orang yang bijak pandai, orang yang boleh berfikiran jauh, orang yang ada pemikiran luar kotak. Jadi korang fikirlah sehabis baik. So, itu je pandangan daripada aku. So, aku rasa memang kali ni aku terpaksa bercakap berkaitan dengan politik, walaupun aku sebenarnya tak berapa minat dengan politik Malaysia sekarang lah. Aku sangat tak berapa minat. Tapi bila ada benda-benda macam ni, dia buatkan aku fikir balik. Dan aku akan kemukakan idea aku lah. Sekadar aku hanya sebagai, aku kata, insan biasa, dan aku punya idea ni bukanlah 2 sen, 1 sen, 0.0 sen, 1 sen dikerat berapa banyak pun aku tak tahu. Tapi this is my opinion. So hopefully kalau korang setuju ataupun korang dengar, sama-sama mana yang korang dengar, korang boleh share benda ni bagi orang lain dengar. Dan apa pandangan korang? Korang rasa perlu jalan dua-dua idea ke, ataupun tak payahlah pilih yang Datuk Seri Anwar buat yang Najib je, ataupun tak payahlah pilih yang Najib buat yang Anwar? So ataupun korang rasa jalankan yang Najib punya, pada masa yang sama jalan yang Anwar punya idea, ataupun jalankan Anwar punya idea dulu, lepas tu baru fikir yang Najib punya. So terpulang pada korang, korang komen kat bawah. So thank you pada yang tengok, thank you pada yang share, thank you pada yang like. Ini hanya sekadar aku punya cadangan. So mungkin aku pun salah, so aku pun manusia, cuma ini pada pandangan aku. Mungkin aku pun tak tahu, banyak poin aku yang merepek sebab aku tak adalah fakta sangat, tapi aku pun banyak membaca. Tapi fakta semua benda tu daripada menteri-menteri lah, apa yang diorang terangkan dalam parlimen. Okay, sebagai rakyat, jadilah rakyat yang bijak. Okay, pilihlah pemimpin yang terbaik, bukan untuk pada kita, tapi untuk pada negara. Kerana bila negara kaya, kita pun terdapatlah. Kita pun dapat juga dia punya tempias-tempias. Sebab negara siapa? Negara kita sendiri. Okay, itu saja daripada aku. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.